Assalamualaikum, salam hormat. Berselagi menerusi Inklusif, saya Wan Syahrina. Anda sedang menyaksikan saluran TV1 RTM. Dan bersama-sama saya malam ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Apa khabar, Datuk Seri? Oh, baik, terima kasih. Terima kasih juga kerana bersama-sama kami. Saya kira mungkin kita boleh mulakan terus sahaja dengan perkara yang signifikan untuk hampir kesemua rakyat Malaysia sekarang ini, iaitu sambutan musim perayaan Aidilfitri yang kali ini datang dengan jangkaan yang tinggi, high expectation, Datuk Seri. Saya kira mungkin ianya kerana inilah yang paling hampir dengan keraian yang kita biasa sebelum kita kenal COVID-19. Seminggu sebelum raya, jalan sudah sesak di semua tempat. Tempahan hidangan raya ni katanya dah tutup lebih awal daripada biasa. Jadi Kementerian sendiri melancarkan pantau untuk memantau harga barangan di pasaran, terutamanya harga-harga kawalan sepanjang Ramadan. Jadi kalau mungkin kita boleh tahu terlebih dahulu tentang itu, perkembangan pelaksanaan pantau sepanjang Ramadan. Ya, memang betul. Kita telah lancarkan yang kita panggil Ops Pantau ini dengan tujuannya untuk kita nak memastikan bekalan barangan, keperluan sentiasa ada di pasaran dan juga kita pantau supaya harganya di tahap yang munasabah. Itu yang penting, dan kita pantau juga bagaimana kelancarannya buat perniagaan dan juga kita menjaga pengguna juga hak-hak mereka ni. Itu Ops Pantau ni penting. Sebesar mana sebenarnya kapasiti kementerian keluar untuk bekerja sepanjang bulan Ramadan ini untuk Ops Pantau? Dalam Ops Pantau ni kita memang ada penguatkuasa, kita ada 2,200 lebih, dan juga kita ada pegawai yang kita panggil pegawai pemantauan harga. Dan Ops Pantau ni kita laksanakan di lokasi-lokasi yang tumpuan, iaitu Bazar Ramadan. Sekarang ada Bazar Ramadan, dan pasar awam, pasar basah, pasar besar, hypermarket dan premises runcit dan sebagainya. Jadi fokus pemantauan ini adalah kepada bekalan barangan, iaitu dan harga barang dan juga jualan murah yang diadakan dan penjualan barangan tiruan yang mungkin ada juga. Jadi kita pantau supaya barangan tiruan ini tidak sepatutnya dijual. Dan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan ni dan juga kita pantau, sebab kita dah laksanakan, dan barangan halal dan juga pematuhan kepada SOP yang masih berkuasa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, pematuhan. Itu ada terangkum dalam apa kita nak pastikan dalam Ops Pantau ini. Dan kalau saya boleh kongsi lebih lanjut dengan maklumat lebih terperinci, pada 3 April tahun sehingga 23 April, 3 ke hingga 23 bulan April tahun 2022 ini, 76,603 pemeriksaan ke semua premises yang kita periksa di seluruh negara telah dibuat. Dan 440 kes telah dihasilkan atas pelbagai kesalahan. Jadi kompaun sebanyak 111,000 ringgit telah dikenakan, dan nilai rampasan iaitu sebanyak 325,723 ringgit kita telah bahan yang kita dah rampas nilainya. Jadi Ops Pantau ini bukanlah untuk mengenai sesiapa pun, tetapi untuk mendidik peniaga supaya lebih beretika. Dan inilah amanah yang dipikul oleh kami di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk menggalakkan, menegakkan keadilan dan juga undang-undang. Kalau kita bercakap tentang keberkesanan Ops Pantau ini, Datuk Seri, mengapa sepertinya masih ada kes-kes manipulasi harga? Ya, manipulasi ini mungkin tak mampulah kita nak elakkan 100%, sebab negara kita besar, premisi sebanyak, dan
aktiviti perniagaan memang banyaklah. Jadi yang manipulasi harga tidaklah menyeluruh di semua ataupun ke semua barangan dan lokasi, ya. Tapi adalah fakta-fakta tertentu, ya, kenaikan harga ataupun mengapa harga naik. Jadi manipulasi ini sebab saya telah katakan tadi, kita akui ada, sebab itulah kita buat pencegahan. Jadi fakta kenaikan harga yang dikatakan harga ini dimanipulasikan. Jadi kita harus tahulah fakta yang menyebabkan kenaikan harga. Kita boleh katakan cuaca, ya, spekulasi. Ini juga kenaikan harga bahan mentah terutamanya dari luar negara di mana kita import dari mereka ni, dan juga nilai tukaran mata wang. Sekarang mata wang kita agak menurun berbanding dengan mata wang asing, ya. The charge import juga, dan juga perubahan cuaca dan permintaan dan pengeluaran memang menyebabkan kenaikan harga, ya. Jadi berdasarkan data makluman yang diterima daripada penguatkuasa, seperti mana telah saya nyatakan sebentar tadi, itu boleh dikatakan Ops Pantau berhasillah dalam mengawal tindakan kenaikan harga sewenang-wenangnya oleh peniaga yang tidak beretika. Sebab itu kita mendapatkan maklumat-maklumat dan juga kompaun yang telah kita kenakan dalam rampasan yang telah kita buat. Okey, saya ingin merujuk kepada satu kes tular berkenaan dengan peniaga ayam yang dikompaun kerana menggunakan atau menetapkan harga yang lebih daripada harga yang sepatutnya daripada had, dan pesalah mendakwa bahawa mereka hanya mengambil untung 20 sen sahaja. KPDNAGP mengatakan peniaga berkenaan memanipulasi tanda harga kepada pembeli serta tidak memaklumkan pula siapa pembekal. Jadi sejauh mana sebenarnya debat ataupun perkara-perkara seperti ini antara kementerian dan pesalah memberi kesan kepada kawalan harga ataupun mungkin akan membina persepsi kepada kementerian? Kes itu seperti mana yang telah disebutkan tadi, ya, yang tertentu adalah kes boleh dikatakan terperincil lah. Kami di KPDHP sentiasa terbuka untuk berbincang. Tidak ada masalah untuk berbincang. Dan sebenarnya saya telah dimaklumkan peniaga yang terlibat telah diminta untuk memberi kerjasama lah semasa anggota penguatkuasaan menjalankan siasatan. Tetapi peniaga itu menolak. Tak tahulah sebab-sebab yang tahu sendiri. Jadi disebabkan ada laporan dari pengguna dan siasatan yang dijalankan juga jelas menunjukkan ada kes, ya. Jadi kita ambil tindakan dengan mengenakan kompaun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan pengguna perlu juga jaga kedua-dua pihak, ya, iaitu kita jaga peniaga, juga kita seharusnya menjaga peniaga. Pengguna. Peniaga dan pengguna. Sebab ya memang kita jaga pengguna, tapi peniaga kalau kita tak jaga, mereka boleh terjejas juga. Kalau mereka terjejas, perniagaan mereka boleh tutup dan pekerja-pekerja mereka yang mengharapkan pekerjaan dalam perniagaan itu. Jadi kita harus jaga dua-dua pihak. Ya. Jadi yalah memang dalam dunia ni, media sosial ini pastinya lah sedikit sebanyak isu ini memberi imej buruk kepada kementerian. Ya, saya akui. Tetapi adalah tidak adil lah untuk menyalahkan penguatkuasa kerana pendekatan untuk menyiasat tidak mendapat kerjasama daripada peniaga. Kami sangat memerlukan kerjasama dari pihak yang berkaitan, peniaga dalam hal ini. Kalau mereka tak tampil ke depan, tak bantu memberi maklumat yang tepat, bagaimana kami boleh membuat siasatan yang lebih adil dan tepat, ya. Jadi itu sangat penting. Yang tular hanyalah insiden itu sahaja, ya. Jadi tetapi cerita sebaliknya tidak menjadi tular. Jadi saya tidak rasa ini memberi kesan atau memberi persepsi buruklah
kepada kami di KPDNHP atau skim kawalan harga, kerana ini jelas menunjukkan kementerian komited untuk melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan. Itu yang penting bagi kami untuk kami menjalankan tugas kami, menjaga hak pengguna dan juga menjaga peniaga. Baik, satu lagi yang menarik perhatian ramai ialah pentelagahan kenyataan antara KPDNHP dan juga CAP, Persatuan Pengguna Pulau Pinang. CAP mendakwa bahawa harga sayur naik, tapi KPDNHP kata sebaliknya. Kenyataan siapa yang benar sebenarnya dan apa bentuk pembuktian yang boleh dilakukan antara KPDNHP versus CAP ini? Ya, kita sentiasa boleh bekerja dengan sesiapa mana pihak, termasuklah Consumer Association of Penang. Yang penting apa sahaja isu itu mestilah berdasarkan kepada kebenaran, ya. Jadi ya perlu difahami perbandingan harga ini dibuat tidak menyeluruh, ya, dan hanya tertumpu kepada satu lokasi sahaja oleh CAP ini, ya, Consumer Association of Penang. Ini tidak menggambarkan keadaan sebenarnya di seluruh negara. Okey. Seperti laporan Consumer Association itu, CAP, ya, Consumer Association Penang, ya. Ia hanya dibuat atau di pasar basah di Pulau Pinang sahaja. Ya. Jadi di kementerian ini, KPDNHP, kami mempunyai bahagian yang khusus yang membuat pemantauan dan perbandingan harga melalui program pemantauan harga. Dan iaitu ada bahagian harga barangan negara, BHBN yang kita panggil. Dan melalui program ini data dikutip setiap hari di sekitar 1,500 premis seluruh negara yang merangkumi pasar basah, pasar raya, kedai runcit dan pasar mini yang kita pantau, yang kita pergi untuk mendapat maklumat. Jadi kita lebih menyeluruh di seluruh negara ini. Jadi berdasarkan pemantauan harga yang dilaksanakan setiap hari oleh pegawai pemantau harga PPH KPDNHP ini, trend harga bagi barangan basah adalah tidak menentulah ataupun dia sangat volatile, khususnya bagi sayuran yang tidak tahan lama dan mudah rosak, ya. Jadi pergerakan harga ini banyak dipengaruhi oleh faktor seperti kenaikan kos input seperti kos pekerja, kos logistik, termasuklah baja, ya, permintaan dan penawaran serta keadaan cuaca. Jadi kita seharusnya mengetahui pelbagai faktor yang boleh mengibatkan kenaikan harga ataupun mempengaruhi kenaikan harga barang. Ya. Baik, dalam hubungan dengan itu, sebelum kita berakhir, mungkin sedikit perkembangan juga kalau boleh kita tahu kerjasama antara KPDNHP dan MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, terutamanya ataupun khususnya untuk perbekalan semasa musim perayaan ini. Musim perayaan ini memang kita di KPDNHP kita mengawal harga dan juga kita memantau keberadaan sesuatu barangan tu, ya. Jadi keluarannya seperti ternakan, sayur-sayuran, ya, yang ditanam tu dan mungkin ikan yang ditangkap oleh nelayan tu, itu di peringkat MAFI, ya. Mereka ni dari segi bekalan. Sebab itu kami di KPDNHP ini seharusnya bekerjasamalah dengan agensi Kementerian MAFI dan agensi-agensi di bawah MAFI. Jadi sebab itu apabila ada masalah di peringkat bekalan, kami berhubung dengan MAFI dan juga agensi-agensi, kami selalu boleh buat urus untuk memantau mengapa ataupun memahami keadaan dari peringkat bekalan. Jadi macam kita letakkan skim harga maksimum musim perayaan ini. Sebelum kita buat itu, letakkan di tahap mana harga untuk pelbagai item yang tersenarai itu, kita memang sudah ada melibat urus menggunakan
kaedah untuk jawatan kuasa kecil lah bersama, yang ini bukan pada tahun ini saja. Tahun-tahun dulu pun setiap tahun kita buat begini. Bukan kami di peringkat Kabinet NSP semena-mena sesuka kami saja untuk meletakkan harga kepada harga maksima kepada barang-barangan tertentu itu. Sebab kita banyak libat urus, berbincang, konsultasi dengan agensi dan pihak lain. Baik, mungkin secara ringkas dalam masa seminit, kalau boleh Datuk Seri rumuskan kepada kita cabarannya untuk KPDNCP untuk musim perayaan kali ini dengan segala perkara yang menjadi jangkaan ramai ini. Memang kita tahulah setiap tahun menjelang perayaan Aidilfitri ataupun perayaan-perayaan yang di negara kita banyak perayaan yang dalam satu tahun. Kita di KPDNCP dah sebulan sebelum pun dah mengaktifkan, bergerakkan jawatankuasa kecil kita untuk kita pantau sebelum kita buat libat urus bersama agensi-agensi yang lain, dan juga lepas itu kita buat rundingan dan kita letak. Inilah tekanan kami sekarang. Tetapi jangan risaulah kerana kami telah buat yang sepatutnya dan yang terbaik dalam beberapa minggu ini lepas, dan saya telah wartakan skim harga maksimum musim perayaan untuk Aidilfitri. Ya. Jadi saya berharaplah dengan adanya ini harga barangan adalah terkawal, yang lebih-lebih lagi yang penting untuk kegunaan masa kita merayakan Aidilfitri. Dan memberikan manfaat untuk semua pengguna. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami menerusi Inklusif untuk siri 1 ini. Dan pada waktu yang berbeza, Datuk Seri akan kembali bersama-sama dengan saya Munawar. Baik, di sini saja kita bersua. Terima kasih untuk anda yang setia menonton secara inklusif juga. Saya Wan Syarina. Jumpa lagi pada lain masa.